Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah masyaallah, la yasukul khairullah, bismillah masyaallah. La yasrifu su'a illallah, bismillah masyaallah, ma kana bikum min ni'matin faminallah. Bismillah masyaallah, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima aghliq wal khatimi lima sabaq. Nasiril haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim. وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي نوينا تعلم وتعليم وتذكر وتذكير ونفع والانتفاع والإفادة والاستفادة وحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ودعاء إلى الهدى ودلالة على الخير وابتغاء مرضات الله وقربه سبحانه وتعالى أما البعد الحمد لله. Segala puji dan syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ni dapat sekali lagi kita berkumpul di rumah Allah Subhanahu wa taala untuk kita menyambung semula pengajian kita di dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah karangan bagi Imam Muhyiddin Syarafuddin Syaraf An-Nawawi radhiyallahu taala anhu. InsyaAllah pada hari ini kita masih lagi menyambung di dalam hadis yang sama, iaitu masih lagi di dalam hadis yang ke-35. Hadis yang ke-35 iaitu membicarakan tentang makna sahabat ataupun makna saudara seislam. Nampak tak apakah yang kita kena buat dengan sesama kita orang Muslim, orang Islam, apa yang patut dia kena buat, apa yang patut yang dia menjauhinya. Jadi Nabi SAW nak ajar kepada kita agar kita menjauhkan diri kita daripada sesuatu yang dilarang oleh Nabi Muhammad SAW dan melakukan apa yang diperintah oleh Nabi SAW untuk kita bermuamalah, untuk kita bergaul sesama orang Islam. InsyaAllah. InsyaAllah pada hari ini kita akan sambung balik pada hadis ini yang ke-35, iaitu pada sabda Nabi SAW, wala yakhdhuluhu, dan janganlah membiarkan. Dan kita dah sebut sebelum ni Nabi SAW mengatakan janganlah membiarkan orang-orang Muslim yang dalam kesusahan. Kemudian Nabi SAW sebut wala yakdhibuhu, dan hendaklah. Nampak tak Nabi SAW mengatakan antara cara kita bermuamalah, bergaul dengan orang Islam, wala yakdhibuhu, jangan mendustakan atau menipu orang Muslim. Sesama kita tidak boleh menipu. Jadi Nabi SAW memberi perintah kepada kita, jangan kita menipu sesama kita. Menipu ini merupakan dosa besar, bukan dosa kecil tapi dosa besar. Jadi sebab itu kita tengok para ulama meletakkan nampak tak tipu ni di antara dosa-dosa besar sebagaimana disebut oleh Imam Az-Zahabi dalam kitabnya Al-Kabair, iaitu dosa menipu. Nampak tak? Jadi merupakan dosa besar. Jangan kita anggap dosa menipu ni adalah dosa kecil sebenarnya. Jadi itu maksudnya. Nabi SAW mengatakan wala yakdhibuhu, janganlah menipu. Maksudnya menipu ni apa? Nipu ni maksudnya la yukhbiruhu bi amrin ala khilafil waqi'. Tipu ni apa maksudnya? Tipu ni iaitu kita memberikan khabar kepada seseorang, nampak tak? Kepada seseorang yang khilaful waqi', yang bersalahan dengan keadaan itu. Nampak tak? Jadi kalau kita cakap itu, nampak tak? Tapi bukan keadaan yang sebenarnya. Nampak tak? Baik kita menipu dia dengan percakapan kita, ataupun kita menipu dia dengan perbuatan kita. Contohnya kita mengisyaratkan. Ada orang kata, ada tak? Dia menggeleng kepala. Sedangkan keadaan itu ada sebenarnya. Jadi kata ulama adalah menipu ni, secara ringkasnya kata ulama adalah ikhbar min ghairil waqi' ataupun fi ghairil waqi', iaitu memberitahu bukan pada yang
ya ataupun bi khilafil waqi', iaitu bukan ataupun bersalahan dengan hal keadaan itu. Itu maksudnya menipu. Jadi menipu ni merupakan dosa besar, sehingga Nabi SAW mengatakan bila orang menipu, pertama sekali dia telah melakukan pengkhianatan. Nampak tak? Yang kedua, bila seorang tu menipu, kenapa dosa dia besar? Pengkhianatan sebab Nabi SAW sendiri sebut. Nabi SAW mengatakan, kata Nabi SAW, man ghasya falaysa minna. Siapa yang suka menipu, maksudnya khianat, kata Nabi SAW, maka bukan kalangan kami. Nabi SAW tak mengaku umat orang yang suka menipu. Maksudnya tak ikut betul-betul ajaran Nabi Muhammad SAW. Itu pertama dah. Yang pertama, dia telah berlaku khianat. Yang kedua, menipu ni, nampak tak? Dia juga akan menyebabkan orang lain orang lain terpedaya sehingga orang lain akan terluka hati. Sebab tu menipu ni dosa besar. Sebab apa? Sebab selain dia mengkhianat orang, dia juga akan menyebabkan orang lain terluka. Betapa sakitnya hatiku kalau engkau menipu aku, kan? Kalau kita ditipu seseorang tu, sakitnya hati kita, kan? Begitulah maksudnya kenapa dia menjadi dosa besar, sebab dia akan menyakitkan hati seseorang. Apa tak? Yang ketiga, menipu ni juga akan menyebabkan orang-orang yang lain juga terperdaya. Nampak tak? Menyebabkan orang-orang yang terperdaya, menyebabkan sekiranya kalau menipu itu, orang-orang akan mempercayainya. Nampak tak? Yang keempat, menipu ni, kerosakan ni juga, dengan menipu juga boleh menjadikan dosa-dosa yang lebih besar daripada itu. Seperti apa? Seperti menfitnah. Seorang itu tidak akan melakukan fitnah kecuali apabila dia menipu. Nampak tak? Itu dipanggilkan. Sebab tu kata para ulama, dosa menipu ni dosa besar. Sebab apa? Dia telah melakukan empat perkara ini. Kan? Jadi sebab tu Nabi SAW mengatakan, apabila kita dengan sesama orang Islam, wala yakdzibu, jangan kita menipu-nipu. Sebab apa? Sebab disebut dalam satu hadis, Nabi SAW sebutkan dalam riwayat Imam Tirmizi, Nabi SAW mengatakan, idza kadzibal 'abdu taba'ad al-malaku anhu mailan min nitnin ma ja'a bihi. Nabi SAW sebut dalam hadis, apabila seorang hamba itu menipu, nescaya para malaikat akan menghindari daripadanya itu 1 mil. Nabi SAW kata malaikat itu akan hindari daripada 1 mil. Kata Nabi SAW, sebab apa? Kerana terlalu busuknya apa yang telah didatangkan oleh orang yang menipu itu. Jadi malaikat ni dapat bauan kata-kata orang yang menipu ni, sehingga menyebabkan bauan tipuan itu berbau busuk. Para malaikat itu tak nak menghampiri kepada orang-orang yang suka menipu. Jadi sebab itu, kan, menipu ni dianya merupakan daripada salah satu dosa yang akan menyebabkan dosa yang lebih besar lagi. Kan? Datang seorang Arabi kepada Nabi SAW. Datang beritahu pada Nabi SAW, ya Rasulullah, inni uridu an aslim. Nampak tak? Ya Rasulullah, aku nak masuk Islam. Walakin uhibbu zina wal khamra. Tapi aku cinta kepada melakukan penzinaan. Dan juga aku masih lagi tak boleh tinggal minum arak. Wasirqah wal kidhib. Dan aku juga suka mencuri, ya Rasulullah, dan aku juga suka menipu dan juga membohong. Maksudnya, kata laki tersebut, wala astati' tarkal jami'i. Nampak tak? Fa'murni bitarki khaslatan. Ya Rasulullah, aku tak boleh tinggalkan dosa-dosa ni. Kalau aku masuk Islam, ya betul, tapi masih aku takut aku buat lagi. Nampak tak dosa-dosa ini, ya Rasulullah? Maka engkau beritahu kepada aku, maksudnya kau ajarlah kepada aku satu benda yang boleh menyebabkan aku tinggalkan semua dosa-dosa ni. Nampak tak kesalahan-kesalahan ni? Maka apa jawab Nabi SAW? Kata Nabi SAW, da' kadhba. Kata Nabi SAW, tinggallah membohong. Jangan membohong, kata Nabi SAW. Maksudnya tinggalkanlah sifat pembohong. Jadi lelaki ni dengar apa yang Nabi SAW sebut, simple saja. Kata Nabi SAW, tinggal sifat pembohong, kata Nabi SAW. Nampak tak?
Maka disebutkan bila lelaki tersebut beramal apa yang Nabi SAW buat. Nabi SAW kata Nabi SAW, jangan membohong. Maka disebutkan dalam riwayat, fasara kullama hamma bizina. Maka setiap kali lelaki ini diteringin nak berzina, nampak tak? Dan juga untuk mencuri dan selain-lain daripadanya, untuk meminum arak apa semuanya, nampak tak? Dia tak jadi nak buat. Sebab apa? Nampak tak? Dia bertanya kepada diri balik. Sebab setiap kali dia nak buat zina, nak mencuri, nak minum arak, nampak tak? Nak buat benda-benda jahat, dia tanya kepada diri balik. Dia kata, in sa'alani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekiranya kalau Nabi SAW bertanya aku nanti, nampak tak? Kau dah tinggalkan belum maksiat? Maksudnya kau dah tinggalkan belum zina? Kau dah tinggalkan belum mencuri? Kau dah tinggal belum minum arak? Nampak tak? Maka dia pun berputik dalam hatinya mengatakan, fa'in sadaq. Nampak tak? Fa'in sadaqtuhu haddani. Kalaulah aku berjujur dengan Nabi, kalau aku jujur dengan Nabi, aku dah berzina, maka aku kena hukuman hudud. Nampak tak? Dan sekiranya kalau aku tipu Nabi, kalau Nabi tanya aku, setiap kali nak buat zina, nak mencuri, dia tanya kepada diri dia. Sekiranya kalau Nabi SAW, nampak tak? Kalau aku tipu Nabi SAW, aku telah berlaku khianat pula kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka lelaki tersebut tu, nampak tak? Disebabkan dia tinggalkan penyakit tipu itu, maka dalam riwayat itu mengatakan, nampak tak? Fakana tarkuhu sababan al-fawahisha kullaha. Maka dengan sebab dia meninggalkan menipu itu, terus dia tak jadi nak buat zina, dia tak jadi nak mencuri, dia tak jadi nak minum tak jadi nak minum arak. Jadi sebab tu menipu ni sebenarnya dia adalah miftah asyrar, nampak tak? Miftah asyar, kunci kepada kejahatan. Bila orang menipu, sanggup dia buat apa-apa saja dosa-dosa yang lain. Sanggup mengadu domba, sanggup memfitnah, nampak tak? Sanggup untuk berperang, sanggup macam-macam lah. Disebabkan menipu itu, sanggup untuk membunuh, nampak tak? Inilah dikatakan di antara dosa besar. Sebab apa dosa menipu ni besar? Sebab dia membawa kepada dosa-dosa yang lain. Kata guru kami, Kiai Abdul Salam, beritahu kepada kami belajar dulu dengan dia kitab Fathul Mu'in. Dia kata menipu ni ianya lebih dahsyat daripada virus, lebih dahsyat daripada penyakit yang menyangkit. Apa tak? Sebab ubat nak mengubati penipu ni, dia kata nak mengubati penipu ni, salah satu dia adalah dengan cara yang sangat susah. Sebab orang kalau dah biasa menipu, sangat susah untuk dia buang. Maka tak lain dan tak bukan, untuk hilangkan cara menipu dia, nak menipu tu mesti dia kena menuntut ilmu, nampak tak? Dan duduk dengan ulama-ulama yang sidqin, yang jujur dengan Allah Subhanahu Wa Taala, supaya Allah Taala cabut penyakit suka menipu tu. Jadi orang ni kalau dia suka menipu, kadang-kadang dalam bergurau pun menipu. Kalau borak-borak pun mesti ada tambah-tambah. Sebab apa? Dah suka menipu. Nampak tak? Dia borak-borak dengan kawan dia, dia pun masukkan cerita menipu. Dia up sikit cerita dia tu. Sebab apa? Sebab dia menyangkit. Nampak tak? Jadi sebab tu kalau nipu ni, nampak tak? Kita kena buang cepat-cepat. Jangan ajar anak-anak kita menipu. Saya cukup tak sukalah satu kartun yang dekat YouTube tu. Johnny yes papa, Johnny yes papa. Kalau bahasa Melayu tu dia terjemah kan. Saya mula-mula bagi anak saya dengar kan. Johnny yes papa. Johnny ya ayah. Nampak tak? Makan gula tak ayah, dia tipu. Buka mulut, ha dia kata. Maknanya tipu kartun tu kan. Tak elok tuan-tuan dan puan-puan. Nak katanya mengajar pula budak-budak kecil menipu kan. Itu kata orang putih. Jadi orang Melayu kita pun ambil terjemah kan. Macam tak ada lagu lain kan. Jadi mengajar pula budak-budak kecil ni menipu daripada kecil. Jadi sebab tu jangan ajar anak-anak kita ni, nampak tak, menipu kan. Begitu juga diri kita lah maksudnya. Jangan kita suka nak menipu, sebab bila kita menipu, hilanglah kepercayaan orang. Dan kepercayaan ni benda yang paling mahal.
Ianya tak boleh dibeli dengan wang ringgit, tuan-tuan dan puan. Tuan-tuan dan puan, kaya lah jutawan, billionaire macam mana pun, kalau pernah menipu orang tak percaya. Orang jadi rasa macam, kena hati-hati. Ni dulu pernah scam orang, pernah tipu orang. Nampak tak? Walaupun kita dah kembali taubat, orang susah nak percaya kepada dia. Nampak? Sebab tu orang-orang yang kuat menipu ni, nampak tak? Kalau suka menipu ni, maka kalau dia ikut dari segi hukum untuk menjadikan saksi orang tu, wajib untuk dia bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Sebab kalau dia ni digelar sebagai orang menipu. Jadi sebab tu kita kena berhati-hati. Disebut dalam satu syair mengatakan as-sidqu fi aqwalina aqwalana wal kizbu fi af'alina af'alana. Satu syair ni dia kata kejujuran pada pertuturan kita, percakapan kita itulah yang menguatkan kita. Nampak tak? Walaupun kita ni, nampak tak, bukanlah orang alim mana pun. Walaupun kita ni bukan orang kaya mana pun. Tapi bila hidup jujur, orang jadi suka. Orang jadi percaya. Kan? Orang jadi letakkan amanah kepada kita. Sebab apabila kita ada kejujuran. Nampak tak? Jadi orang jadi percaya kepada kita. Sebab itu dikatakan dalam syair ni, as-sidqu fi aqwalina aqwalana. Nampak tak? Kejujuran pada pertuturan, percakapan kita itulah yang menguatkan kita. Wal kazbu ataupun wal kadzbu fi af'alina af'alana. Nampak tak? Dan penipuan pada perbuatan kita, nampak tak? Itulah yang akan menyengat kita. Maksudnya apa? Apa yang kita tipu dengan perbuatan kita, maka itulah yang akan menjadikan kita ni buruk. Menjadikan kita ni hina dina. Nampak tak? Sebab orang tengok percakapan kita dengan perbuatan kita tak sama. Kan? Jadi itulah dikatakan. Wa hum yaquluna hum asyakhuna fama lahum qad yaf'alu asyakhuna. Disebutkan sedangkan mereka berkata-kata mengaku bahawasanya mereka adalah guru-guru kami, syekh-syekh kami. Banyak panutan-panutan, pengikut-ikutan kami. Famalahum qad yaf'alu asyakhana. Sedangkan mereka itu hampir sedikit pun mereka itu tidak melakukan apa yang dilakukan oleh guru-guru kami yang sebenar. Jadi sebab tu kita ni, tuan-tuan dan puan, percakapan kita ni kita kena jaga. Jangan kita banyak menipu, khususnya kepada orang Islam sendirilah. Bukan orang Islam pun kita kena jaga, tak boleh nak menipu. Nampak tak? Sebab nipu tu dosa dah. Nampak tak? Jadi itulah dikatakan tuan-tuan dan puan. Taib. Para ulama sebutkan ada faedah-faedahnya. Zakara ba'dahum, disebut oleh setengah para ulama, annal kadhiba khamsatu aqsami. Bahawasanya menipu itu ada 5 jenis bahagian. Yang pertama, wajib menipu. Macam mana wajib menipu ni? Li'inqadhi mali. Li'inqadhil mali muslimi. Iaitu untuk menyelamatkan harta orang Islam. Dan juga menyelamatkan dirinya. Nampak tak? Contohnya, iaitu kalau dalam perperangan, datanglah orang kafir harbi datang serang. Nampak tak? Datang serang kepada kita, dia kata, kamu ni Muslim ke tak Muslim? Ataupun kamu ni pengikut fulan bin fulan, maksudnya pengikut mujahidin ke tak mujahidin. Maka ketika ini, untuk menyelamatkan harta kita dan juga untuk menyelamatkan nyawa kita, kita wajib untuk menipu orang tersebut. Wajib untuk menyelamatkan harta kita. Nampak tak? Itu yang pertama. Yang kedua, iaitu haram. Nampak tak? Haram menipu. Iaitu menipu bukan selain daripada yang bermanfaat bagi syariatnya. Nampak tak? Jadi menipu untuk mendapatkan dunia, menipu duit orang, menipu sebabkan dia nak dapat pandangan manusia. Saya datuk padahal bukan datuk. Kan? Dia tipu orang. Nampak tak? Ni benda yang tidak ada manfaat bagi syariat, maka ianya haram untuk menipu. Kan? Jadi sebab tu kalaulah orang, nampak tak? Kalaulah orang paksa kita, contoh, kan, untuk kita
untuk kita melakukan sesuatu yang mengeluarkan kita sepatutnya daripada agama Islam, apakah ada hukum dekat situ? Nampak tak? Sekiranya kalau terpaksa, maka tidak. Contohlah kalau orang datang, kan? Maka datang kepada kita, dia kata kalau kamu tak tak keluar daripada agama Islam, kami bunuh kamu. Kan? Maka ketika itu, boleh tak kita bertipu? Boleh untuk kita tipu. Untuk menyelamatkan nyawa kita. Sebab dalam hadis Nabi SAW sebut dalam hadis, rufi'anil ummati anil khata' wa an-nisyan wa anil khata' wa nisyan wa mastukrihu alaih. Nabi SAW Nabi SAW sebut dalam hadis, diangkat kalam, maksudnya tidak dicatatkan dosa ke atas umat aku ni sekiranya kalau dia nampak tak tersilap tak ada. Nampak tak? Dan juga sekiranya kalau dia terlupa, maka ni tak catat dosa juga. Tak catat dosa. Yang ketiga, wa mastukru alaih, dan apa-apa yang dipaksa ke atasnya. Sekiranya kalau dia dipaksa, nampak tak? Maka ketika itu kufur tak ada? Tak. Tidak kufur dia. Kalau walaupun dia katakan dengan kalimah-kalimah kufur. Nampak tak? Yang penting dalam hatinya itu membenci dengan kalimah tersebut untuk tidak meyakini dalam hati dia. Nampak boleh, tak ada masalah. Wajib untuk menipu, kata ulama. Untuk menyelamatkan jiwa dia dan juga menyelamatkan hartanya. Baik. Yang ketiga, iaitu sunat untuk menipu. Bila sunat untuk menipu? Sunat untuk menipu ketika dalam peperangan. Dalam peperangan dengan kafir-kafir harbi. Nampak tak? Jadi, buat helah, tipuan bagi mereka supaya mereka kalah. Boleh ke tak boleh? Boleh. Sunat. Sebab itu umat Islam buat helah kan. Jadi mereka buat helah, buat peparitan khandak. Jadi mereka bila datang dengan pasukan-pasukan kuda, mereka jatuh terjerumus mereka. Ini helah, tipuan kepada musuh. Boleh ke tak boleh? Boleh. Nampak tak? Ini sunat tuan-tuan dan puan. Bila berhadapan dengan nampak tak, dalam keadaan situasi yang genting dan sebagainya, maka disunatkan untuk tipu. Itu dikatakan. Baik. Yang keempat, makruh menipu. Makruh menipu seperti menipu isteri. Apabila isteri masak makanan, tiba-tiba dia kata, "Bang, sedap tak bang?" Dia pun kata sedap, padahal tak sedap. Hukumnya makruh menipu. Tak haram sebab dalam hadis itu diperbolehkan. Nampak tak? Ada beberapa riwayat memperbolehkan untuk menipu. Maksudnya halal lah tipu tu, tidaklah tak sampai dosa. Ada dalam satu riwayat, Nabi SAW sebut dalam hadis riwayat Imam Tirmizi, kata Nabi SAW, la yahillul kadhiba illa fi salatin. Kata Nabi SAW, tidak halal untuk seorang tu berdusta kecuali pada 3 keadaan. Yang pertama, kata Nabi SAW, yuhaddisu rujul imratahu liyurdiha. Nabi SAW sebut, iaitu dia berdusta kepada isteri dia, yakni berbicara dusta kepada isterinya supaya isterinya itu tenang. Nampak tak? Supaya isterinya itu rasa macam, Allah sayangnya suami aku. Dia sayang. Tapi ketika tu memang mungkin isterinya tak berapa cantik ketika tu. Sebab mungkin tak make up ataupun tengah comot. Kan? Lalu dia pun kata cantik. Hukumnya apa? Ulama kata makruh hukumnya. Tapi boleh ke tak boleh? Boleh. Untuk meredakan isterinya. Supaya isterinya itu nampak tak? Rasa gembira. Kan? Jadi kadang-kadang boleh kita lakukan ni tuan-tuan dan puan. Untuk apa? Kan? Kita tahu isteri kita, contohlah, isteri tuan-tuan dan perempuan, isteri saya alhamdulillah semuanya masak sedap lah. Ni cerita. Kalau lah ada kadang-kadang masakan tak berapa sedap dan sebagainya, maka kalau kita nak menipu, maka boleh untuk kita menipu. Itu dikatakan. Nampak tak? Yang kedua, iaitu kata Nabi SAW, wal kidhbu fil harbi, iaitu menipu di dalam berperang. Ketika perang boleh. Nampak tak? Bahkan kalau ulama Syafi'i mengatakan ketika perang sunat untuk kita tipu, sebab Nabi SAW pun banyak melakukan helah dalam peperangan untuk menjatuhkan musuh. Ya, kalau tak buat helah, macam mana umat Islam nak berhadap dengan musuh yang begitu banyak?
Bayangkan dalam peperangan Khandaq tu, dipanggil peperangan Al-Ahzab, perkumpulan kafir Quraisy dan juga pelbagai apa tentera-tentera yang lain bergabung nak menjatuhkan Madinah ketika itu. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam terpaksa mengikuti cara Salman Al-Farisi. Nampak dia helah untuk buat peparitan sehingga mereka terjerumus masuk dan umat Islam boleh membunuh mereka, boleh lawan balik mereka. Itu caranya, kan? Yang ketiga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wal kadhibu, nampak tak? Wal kadhibu liyaslih bainan nas. Dan juga membohong, menipu untuk mendamaikan orang yang berselisih. Nampak tak? Contohnya kita datang kat fulan bin fulan. Dia dua orang ni dah lama putus silaturahim. Kan? Kita pun tengok, alah kesiannya. Kan? Dah berumur masih lagi nak berputus silaturahim. Duduk sebelah jiran, duduk sebelah-sebelah tak tu. Jiran-jiran je. Kan? Kita pun fikir macam mana nak buat? Tak apa. Ada cara dia. Macam mana cara dia? Kan kita datang kat fulan bin fulan. Semalam tu aku duduk dengan fulan bin fulan. Nampak tak? Dia ni sebenarnya okey je dengan kau. Dia sebenarnya bukan nak musuh dengan kau, tapi dia teringin nak berbaik dengan kau. Nampak tak? Kita pun cakap dengan yang fulan lagi sefulan, jiran yang lagi sebelah, kita pun kata fulan bin fulan nak berbaik dengan kau. Berbaik-baiklah dia kata, kan. Nampak tak? Kita pun tak jumpa satu hari. Bolehlah, sebab dia pun dah jumpa, okey jumpa. Ketika itu, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, halal untuk menipu. Sebab apa? Sebab bila menipu atas dasar untuk memperbaikkan hubungan sesama manusia itu, maka ianya diperbolehkan. Nampak tak? Jadi itu yang dikatakan nipu yang dibolehkan. Dia jadi tipu isteri ni makruh hukumnya. Nipu. Baik. Kemudian maksudnya di sini bukanlah kita nak galak. Nabi SAW bukan nak galak untuk tipu isteri. Jangan salah faham hadis ni. Jadi jangan lepas ni kita balik kita pun gelak tipu isteri. Jangan. Nampak tak? Tipu itu yang untuk bagi dia itu reda. Nampak tak? Untuk bagi dia itu tenang. Untuk bagi dia itu melakukan agak-agak dia melakukan sesuatu dan dia rasa di-appreciate, dihargai. Nampak tak? Jadi bukan menipu yang kalau tipu duit harta dia, jangan. Itu membohong namanya. Itu tipu yang haram. Nampak tak? Kita pun curi duit dia, kita pun tipu. Tak boleh. Nampak tak? Kita rampas harta dia ke? Kita jual gelang dia. Lepas tu kita tipu. Ustaz kata boleh? Jangan. Saya tak cakap macam tu. Tetapi yang boleh ni apabila dia melakukan sesuatu kemudian untuk kita tipu supaya tatib. Tatib ni maksudnya memperbaikkan hubungan. Mempercantikkan hubungan. Maka ianya diperbolehkan. Bagi seorang suami untuk tipulah. Nampak tak isteri dia. Kan? Kalau tipu poligami, macam mana pula? Berat nak jawab ni. Kalau tipu poligami, maka para ulama sebut, kalau tipu poligami ni, tuan-tuan dan perempuan, pertama sekali, tipu poligami bukan termasuk yang disebut oleh Nabi. Tipu poligami bukan yang termasuk oleh Nabi, yang dimaksudkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nampak tak? Jadi itu di antara yang boleh mendatangkan izah, menyakiti. Jadi macam mana kalau nak bernikah, minta izin secara baik, bincang untuk ni. Jadi jangan sampai menipu yang kadang-kadang. Kenapa tak boleh? Para ulama kata tak boleh. Sebab bila menipu poligami kadang-kadang kita tipu. Kita pergi sana, kita pergi sini. Nampak tak? Duit kita keluarkan sekian-sekian. Isteri pun tanya, kenapa duit ni makin berkurang? Kita pun tipu duit ni. Maka ini banyak mudaratnya. Menyakiti. Nampak tak? Jadi kalau tipu yang dibolehkan itu kalau isteri itu masaknya tak sedap, dia pun kata, abang hari ni saya cantik tak? Cantik. Kan? Tipu. Boleh, tak ada masalah. Tetapi kalau berkaitan dengan poligami, maka itu tidak dibenarkan oleh syarak. Kan? Jadi itulah kecoh kan abang Tesla baru-baru ni kan. Allahu Akbar. Kan? Jadi masing-masing punya rezeki lah. Kan? Allah Ta'ala dah takdirkan. Allah Ta'ala dah takdirkan dia itu berpoligami dan Allah takdirkan, nampak tak, dia itu adanya 2 isteri.
Jadi kita netizen ni jangan banyak komen lah sangat. Nampak tak? Jangan kita menghukum, jangan kita tu. Kalau dia nak tunjuk tu dan sebagainya, itu terpulang kepada niat dia. Kalau dia tunjuk tu atas dasar nak riak, nak berlagak, itu dia akan menanggung dosa. Nampak tak? Tetapi kalau dia memberitahu kepada orang perkahwinan, maka itu tidak ada masalah. Sebab Nabi SAW juga menyuruh kepada seorang itu bila berkahwin untuk dia memberitahu khabar, mengiklankan. Adapun bila khitbah, bila tunang, Nabi SAW suruh sembunyikan. Nampak tak? Jadi kalau seorang tu dia nak bernikah, kan, iklan, beritahu kepada orang. Kan? Jadi kalau dia menunjuk itu terpulang pada niat dia. Kita jangan banyak bercakap dan banyak menghukumlah. Jadi itu di antaranya. Jadi dalam syarah sebut, yang keempat, makruh menipu. Seperti seorang suami menipu isteri atas dasar untuk memperbaikkan hubungan. Nampak tak? Itu dikatakan. Baik. Kemudian disebutkan lagi, dan juga yang kelima, iaitu harus untuk menipu, iaitu untuk memperbaikkan hubungan sesama manusia. Ini yang kelima, hukum yang kelima. Jadi itulah dikatakan. Dan kata dalam syarah lagi, dan seharusnya orang-orang yang dalam keadaan terdesak untuk menipu, nampak tak? Terdesak untuk menipu dengan cara menggunakan taktik al-ma'arid. Al-ma'arid ni apa? Al-ma'arid ni kata ulama al-lafzul muhtamal li ma'na ba'id fayurad wa yatruku ma'na al-qarib. Itu bahasa Arab. Maksudnya secara ringkas, kita bercakap, contoh kita bercakap kepada seseorang bukan untuk kita menipu pada asalnya. Bukan untuk kita menipu pada asalnya, tetapi kita bercakap dengan makna untuk kita menggunakan lafaz yang lain agar, nampak tak, untuk kita ni tidak tidak kita berdosa dan menipu seseorang tersebut. Contoh, orang ajak kita mengumpat. Orang ajak kita mengumpat. Lalu ketika itu kita pun kata kepada dia, aku ni nak pergi tandas lah. Nampak tak? Aku ni nak pergi tandas. Maksudnya kita sebenarnya pada hakikat kita tak nak pergi tandas. Betul tak? Tapi kita nak pergi ke tandas tu atas dasar supaya kita tak nak dengar umpatan daripada dia. Maka kata ulama, pergilah ke tandas tersebut itu walaupun keadaan kita ketika itu memang kita tak nak pergi ke tandas, supaya kita tidak mendengar akan umpatan tersebut. Nampak tak? Jadi itu caranya juga. Untuk seorang itu dia elakkan daripada menipu yang sebetulnya pada hakikatnya, tetapi dia hanya menukarkan lafaz. Nampak tak? Supaya orang itu supaya tidak berdusta ataupun menipu dengan betul-betulnya menipu. Itu dipanggil al-ma'arid. Al-ma'arid ni tipu yang mana kita cuba menggunakan helah. Senang ceritanya, ringkas bahasanya, nampak tak? Kita menggunakan helah, nampak tak? Tapi bukan untuk menipu pada hakikatnya. Sebab kita nak elakkan kemudaratan. Nampak tak? Ada satu riwayat, kan? Ketika mana nampak tak? Ketika mana Nabi sallallahu alaihi wasallam berhijrah. Riwayat ini daripada Sayyidina Abu Bakar. Jadi bila Nabi sallallahu alaihi wasallam berhijrah, ketika tu tiba-tiba ada orang tengok Sayyidina Abu Bakar ni dengan seorang lelaki, dan orang tu tak kenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan orang-orang ni dah diberitahu sekiranya kalau nampak Muhammad, kalau dia itu Muhammad, tangkap dia sebab akan diberi upah. Siapa-siapa yang dapat dan bunuh ataupun tangkap secara hidup dapat upah. Kan? Jadi mereka, orang-orang yang jadi upah-upahan ni tak semua yang kenal. Nampak tak? Tak semua kenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi mereka tersempak dengan Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Maka mereka pun bertanya, "Man hada? Siapa belakang kamu ni?" Nampak tak? Yang belakang kamu ni siapa? Kata Sayyidina Abu Bakar, "Yahdini ila sabil." Orang yang belakang aku ni, dialah pembawa jalan supaya aku ni nak musafir kepada satu tempat. Cuma aku tak tahu jalan. Dianya hanya petunjuk jalan. Nampak tak? Fazannu annahu, maka mereka pun menyangka betul lah bahawasanya Nabi SAW itu hanya orang
apa orang-orang yang duduk di padang pasir yang biasa tunjuk jalan kepada orang-orang yang sesat, orang-orang yang nak pergi ke satu tempat. Nampak tak? Jadi keperkataan Sayyidina Abu Bakar ni menipu ke tidak? Tidak. Sebab Nabi SAW pun orang yang menunjukkan jalan. Nabi SAW juga dianggap sebagai orang yang pembawa jalan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dia niat tu berkata tu, dia tak kata Nabi Muhammad, tetapi dia berkata tu dia ni pembawa aku kepada jalan. Nampak tak? Jadi, tapi dia berniat dia bawa jalannya supaya menuju kepada satu tempat ke satu tempat. Jadi tak salah. Nampak tak? Perkataan dia ni bukan menipu, dipanggil ma'arif. Dipanggil ma'arif. Contoh lagi, seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada zaman pemerintah gubernur yang bernama gubernur yang sangat zalim. Pada zaman sahabat Nabi SAW bernama Hujjaj. Jadi Hujjaj ni banyak bunuh sahabat. Dia ni dilantik jadi gubernur. Jadi dia ni banyak melakukan kezaliman. Siapa-siapa yang tidak mengikuti perintah dia, maka dibunuh terus. Dipenjarakan, semua hidup. Jadi ada sahabat-sahabat Nabi SAW yang dibunuh oleh Hujjaj. Jadi para ulama mengatakan Hujjaj ni fasik. Sebab dia melakukan dosa-dosa besar. Sedangkan dia ni alim Quran. Ahli Al-Quran. Nampak tak? Sangat fasih Al-Qurannya. Dan dia adalah seorang hafizul Quran. Tetapi iman tu bukanlah berdasarkan dengan Al-Quran. Iman itu berdasarkan dengan apa yang diamalkan Al-Quran. Kalau dia beramal Al-Quran, itu baru dianggap sebagai orang beriman. Maknanya seorang itu dianggap beramal dengan ilmu, baru betul lah dia itu orang yang baik. Baru betul lah dia itu sebagai hafizul Al-Quran. Baru betul lah dia sebagai orang yang alim. Kan? Jadi dia ni satu ketika datang seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kan? Maka dia pun kata kepada sahabat, dia nak tengok sahabat ni apa pendapat sahabat ni tentang diri dia. Sebab orang dah kata dia zalim, sahabat-sahabat lain banyak kata dia zalim. Sahabat-sahabat lain berani. Kan? Maka seorang sahabat ni dia guna cara dipanggil al-ma'arid. Cara untuk menukar ayat. Untuk menukarkan makna asalnya itu kepada makna kiasan. Sehingga kalau orang dengar tahu dia ni nampak tak sedang memujinya, sedang bukan menghinanya. Maka kata Hujjaj, "Ma taqulu fiyya?" Apa yang kau kata kepada aku? Hai sahabat Nabi, kau nak kata apa pasal aku? Kan? Maka sahabat ni jawab dengan simpel. Dia kata, "Antal qasid al-adil." Nampak tak? Antal qasid wal-adil. Kan? Qasid ni maksudnya betul-betul memerintah dengan baik. Adil ni berlaku saksama. Adil lah, berlaku adil. Itu maksudnya. Faqala al-hadirun, maka sahabat-sahabat, orang-orang ketika yang berada dengan sahabat Nabi SAW itu, orang lain pun mengatakan, wah, Hujjaj, sahabat Nabi ni muji kau. Tapi Hujjaj ni otak dia bijak. Nampak nak kata dia ni alim sebenarnya ni. Dia kata apa? La. Dia kata sahabat ni bukan puji aku. Nampak tak? Sahabat ni cela aku. Dia kata kenapa pula? Dia kata innama arada bil qasid. Hanya saja sahabat ni dia bila kata aku ni sebagai qasid. Maksudnya aku ni sebagai qasid al-jair. Al-jair maksudnya adalah zalim. Nampak tak? Wa innama qala bil adil, hanya saja dia bila dia kata aku ni adalah adil. Nampak tak? Maksudnya adil ni diambil perkataan udul, bukan adil yang maksudnya saksama, memberi sama rata, tapi dipanggil perkataan udul. Udul ni maksudnya menjauhkan. Maksudnya dijauh, udulu anil haq. Jauh daripada kebenaran. Jadi sahabat ni menggunakan lafaz yang agak-agak nampak tak? Kalau orang biasa dengar akan kata, oh ni puji sebenarnya. Tapi Hujjaj ni bijak. Hujjaj ni. Jadi dia marahlah kepada sahabat. Sahabat ni sebenarnya, sahabat ni menipu kepada dia. Maksudnya, cuba menukar ayat. Padahal bukan nak tipu, cuba nak sebut tu. Untuk menyelamatkan diri dia. Kan? Jadi, sahabat tu dilepaskan. Sebab dia tak boleh nak menghukum secara zahir. Sebab orang dengar puji. Kan? Tapi dia kata, sebenarnya sahabat ni adalah menghina dirinya. Jadi ini salah satu benda yang kita boleh gunakan. Nampak tak? Untuk kita panggil ma'arid. Nampak tak? Untuk kita
kadang-kadang terpaksa. Bila dalam keadaan terpaksa, maka kita boleh gunakan. Banyaklah kita boleh kiaskan zaman sekarang ni kan. Nampak tak? Kalaulah orang yang dalam keadaan nak buat dosa, nampak tak? Maka dia ajak kita melakukan dosa, maka cara-caranya kita boleh menggunakan ma'arid ni untuk kita mengelakkan. Kan? Jadi sebab tu kalau kita orang ajak kita buat berdosa dan sebagainya kan, maka ketika itu untuk kita gunakan cara taktik seperti ini, kita dapat elakkan, maka itu lebih baik. Daripada kita kadang-kadang dengar dan kita benci dengan apa yang disampaikan. Sebab bila orang yang dah dengar satu kemaksiatan, dia kena melakukan 3 cara mencegah kemungkaran tersebut. Apa? Yang sebelum ni kita sebut dalam hadis, Nabi SAW kata, siapa yang melihat satu kemungkaran, hendaklah diubah dengan tangan. Tak mampu dengan lisan. Tak mampu dengan hati. Jadi bila dah dengar, nampak kemaksiatan, dia dah tak terlepas dari bertiga ni. Jadi cara nak selamatkan kita awal-awal lagi lah. Kan? Orang tu nak mengumpat pasal orang lain, kita angkatlah kaki, kita cakap nak pergi sekian-sekian, tapi pergilah juga. Nampak tak? Walaupun kita tidak berhajat dan tidak berkehendak untuk pergi kepada tempat tersebut. Maka ini tidak dianggap sebagai dusta dan juga membohong. Ya? Itu disebut dalam syarah. Kemudian Nabi SAW sebut wala yahkiruhu, dan janganlah mencaci orang Muslim. Di antara benda yang kita kena jaga sesama Muslim, jangan kita mencela. Maksudnya la yastasghir, hendaklah tidak memperkecilkan sya'nahu akan nampak tak? Sya'nahu ni maksudnya kepribadian seseorang ataupun diri dia ataupun ciptaannya. Jadi jangan kita memperkecil, jangan kita memperendah. Tengok hamba Allah Ta'ala, Allah, kenapalah dia ni kulitnya gelap. Jangan. Kita nampak orang ni kecilnya, orang ni, nampak tak? Kita memperendahkan. Jangan kita mencela mana-mana tu. Sebab apa? Kata Imam Ad-Dumyati, li'annahu rubama kana 'inda Allah Ta'ala khairan minhu afdal. Kerana terkadang orang-orang yang nampak ada kelemahan ni, kekurangan, ya, nampak tak? Dari segi ciptaannya, mungkin kulitnya tak sama dengan kita. Kadang-kadang mereka itu lebih mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala lebih daripada kita. Nampak tak? Jadi sebab tu pernah satu ketika sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika itu mereka berkumpul dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu Abdullah bin Mas'ud. Jadi Abdullah bin Mas'ud ni pernah ketika tu dia panjat satu pokok ni dia nak ambil ranting tu nak dibuat kayu sugi. Nampak? Jadi bila dia panjat, tiba-tiba datang angin kuat. Terangkat sedikit jubah dia sampai nampak ke betis. Sampailah nampak betis dia. Maka sahabat-sahabat gelak. Sahabat-sahabat ketawa. Nabi SAW mengatakan, mimma tadhakun. Kamu ketawa kenapa? Kan? Maka sahabat mengatakan, ya Rasulullah, min dikatis saqih. Ya Rasulullah, kami ketawa sebab dia punya betis dia itu kecil ya Rasulullah. Nampak tak? Jadi orang Arab ni kalau betis kecil tu bukan jago lah. Bukan hebat lah dalam peperangan. Nampak tak? Bukan orang yang handal dalam berkuda, bersukan dan sebagainya. Kalau betisnya kecil. Tapi memang Allah Ta'ala cipta Abdullah bin Mas'ud orangnya kecil. Orangnya rendah. Jadi sahabat-sahabat ketawa ketika itu. Apa Nabi SAW jawab? Kata Nabi SAW. Kata Nabi SAW, kedua-dua betis ini, kata Nabi SAW, aqal indallahi min jabal Uhud. Kedua-duanya ni lebih berat timbangannya di mizan Allah Ta'ala itu, di sisi Allah Ta'ala, berbanding daripada bukit Uhud ini, kata Nabi. Maksudnya apa? Dia orang yang kuat ibadah. Orang yang banyak berjihad pada jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Pahala dia punya kakinya kalau ditimbang dengan bukit Uhud itu, kalah bukit Uhud. Pada kaki saja. Jadi Nabi SAW nak kata. Jadi sebab tu kita tak boleh hina kan mana-mana hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab ada hamba Allah Taala yang Allah Taala bagi kelebihan yang kadang-kadang kita tak ada. Sebab tu kita tak boleh hina. Sebab apa kita tak boleh hina juga? Sebab Allah Ta'ala letakkan manusia itu ada kelebihan masing-masing. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, وَلَا تَنْسَوُوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ. Jangan kamu lupa kelebihan-kelebihan di antara kamu.
Ada Allah, ada orang, Allah Ta'ala bagi kelebihan dia sekian-sekian yang kita tidak ada. Sebab tu kita tak boleh pandang hina. Yang kedua, kita tak boleh pandang hina sebab, kata ulama, itu ciptaan Allah. Bila kita hina ciptaan Allah, bermakna kita hina Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita hina perbuatan Allah. Jadi kalau kita tengok orang kulitnya gelap, kecil orangnya, nampak tak? Kita hina. Besar badannya, kita hina. Nampak tak? Kita panggil body shaming kan? Maka seolah-olah dia hina akan ciptaan Allah. Allah Ta'ala sebut, huwallazi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha. Dialah yang membentukkan kamu di dalam rahim-rahim ibu kamu. Apa yang dia mahu? Apa yang Allah Ta'ala berkehendak. Jadi orang tu lahir kat dunia ni bukan atas kehendak dia. Apa? Atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah cipta dia atau atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah merupakan tu atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sebab tu kita jangan pernah menghina mana-mana hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan? Kata dalam syarah, man nadhara ila akhihi bi'aini ihtiqar uqiba bidhulli. Barang siapa yang memandang saudaranya itu dengan pandangan hina, nampak tak? Maka akan diseksa dengan kehinaan. Jadi orang ni juga akan dihina. Dan kata Imam Syafi'i, janganlah kamu memandang hina kepada hamba-hamba Allah Ta'ala kerana orang lain juga mempunyai mata untuk memandang hina kepada kamu. Sebab tu kita tak boleh. Sebab orang lain juga punya mata untuk melihat kekurangan kamu. Kalau kamu nak tengok kekurangan orang, nak menghina kekurangan orang, ingat orang juga mempunyai lisan. Orang juga mempunyai mata melihat tingkah laku kamu dan apa yang kamu lakukan. Kan? Kata Nabi SAW, kama tudinu tudan. Apa yang kamu buat, kamu akan dapat. Nampak tak? Jadi sebab tu kita jangan pernah menghina mana-mana hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksudnya, seluruh umat Islam, kita jangan menghina mereka. Maksudnya jangan pandang menghina juga. Jangan kita memandang rendah. Baik dia B40 ke, bawah daripada B40 ke, kuli ke, apa ke, tak ada. Jangan kita memandang rendah, kita menganggap bahawasanya kita T20. Orang ni B40. Saya sebenarnya cukup tak suka kan. Memang tak suka tuan-tuan dan perempuan kalimah ni. Tapi kerajaan tu buat tu atas dasar untuk beri bantuan. Tak apalah. Tapi saya tak suka. Sebab apa saya tak suka? Sebab kat situ kalau sampai kepada golongan-golongan yang agak-agak rasa macam dirinya intellectual, rasa macam bangsawan. Jadi dia pandang hina kepada orang-orang yang pada peringkat B40 ni. Kan? Ada kasta pula dekat situ. Kan? Tapi kerajaan buat inisiatif tu untuk bagi bantuan siapa yang layak. Jadi begitu tak apalah. Cuma kita kena jaga hati. Jangan kita pandang hina pula. Kan? Mana-mana orang yang gaji kecil, orang-orang yang mana dia itu kurang cantik, jangan kita pandang hina. Kata Habib Umar bin Hafiz, dan orang-orang yang memandang hina kepada seorang Muslim, maka mata itu tidak dikurniakan kemuliaan untuk melihat wajah Nabi Muhammad. Orang tu tak akan dapat melihat wajah Nabi Muhammad SAW di yaumul qiyamah apabila dia pandang hina kepada mana-mana hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan? Sebab itu satu ketika Nabi Isa AS berjalan dengan Hawariyun, pengikut setia dia. Kan? Lalu ketika itu datang, nampak tak, pergi satu tempat. Di satu tempat tu adanya bangkai. Semua orang tutup hidung. Ada yang mencela, ada yang mengatakan busuknya. Kan? Maka Nabi Isa AS tengok daripada jauh, Nabi Isa AS datang kepada bangkai itu. Kata Nabi Isa, ini cantiknya giginya. Giginya masih cantik. Maksudnya apa? Sedaya upaya tu supaya tidak menghina mana-mana hamba Allah Ta'ala. Kan? Dengan binatang pun kita tidak boleh hina, apatah lagi dengan orang Muslim. Orang Muslim lagi kita kena jaga. Jangan kita pernah menghina apa yang Allah Ta'ala cipta kepada seseorang tersebut. Sebab siapa yang menghina mana-mana hamba Allah Ta'ala itu, maka dia juga akan dapat kehinaan tersebut itu cepat atau lambat Allah Ta'ala akan bagi. Nampak? Pernah satu ketika Imam Ibn Sirin. Imam Ibn Sirin ni seorang ulama. Nampak tak? Ketika muda, dia pernah melihat seorang lelaki itu muflis. Muflis. Orang kata muflis. Sebab apa? Memang dia dah muflis lah. Dia tak boleh bayar hutang apa semua. Dan orang tu pun nak dimasukkan dalam penjara. Maka dia pun nampak orang-orang hina
lelaki tersebut, Imam Ibn Sirin ketika muda ni pun, dia pun kata, ya muflis, wahai orang muflis. Maknanya macam pernah menghinalah orang tersebut. Masa ketika orang muda orang kata, biasalah orang muda. Jadi satu ketika tu Imam Ibn Sirin ni, dia tak boleh bayar hutang. Dia pun ada masalah hutang. Akhirnya dia tak boleh bayar hutang, orang pun report kepada penguasa, masukkan Imam Ibn Sirin masuk penjara. Maka bila masuk penjara, Imam Ibn Sirin terus menangis. Dia mengatakan, sekarang baru aku faham kenapa aku masuk penjara. Kerana 40 tahun yang dulu, aku pernah mengatakan kepada seorang hamba Allah Ta'ala, ya muflis. Maka hari ini aku jadi muflis. Nampak? Subhanallah. Jadi sebab tu jangan pernah hina. Jangan pernah hina mana-mana hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nampak tak? Sebab penghinaan tu akan kembali kepada kita. Kan? Jadi sebab tu kita dengan orang Islam, kita jangan pandang rendah, kita jangan pernah hina. Sebab kadang-kadang orang yang kita pandang hina tu kadang-kadang dia lah wali Allah. Siapa tahu duduk-duduk kat belakang-belakang ni, yang bercakap ni kadang-kadang dia punya maqam tu lebih rendah daripada yang ada kat depan. Kita siapa tahu? Tak ada orang yang tahu. Boleh jadi yang belakang-belakang, yang bersandar kat tiang, itu wali Allah. Boleh jadi tuan-tuan dan puan-puan sendiri wali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab Allah Ta'ala kata, aku menyembunyikan tiga perkara kepada hamba-Ku dengan tiga perkara. Nampak tak? Allah Ta'ala menyembunyikan keredaannya kepada ketaatan. Siapa yang buat taat? Nampak tak? Puluhan tahun aku solat duha. Tak kaya-kaya juga. Kan? Tak kaya-kaya, tak jadi jutawan. Yalah, rezeki murah tapi tak jadi jutawan. Kan? Allah Ta'ala sembunyikan keredaannya dalam ketaatan. Allah nak bagi esok ke akhirat. Yang kedua kata Allah Ta'ala, aku menyembunyikan kemurkaanku dalam kemaksiatan hamba-Ku. Kan? Orang ni buat maksiat siang pagi petang malam, siang pagi petang malam. Alah, relax je. Tengok. Aku jadi LGBT, tak ada apa-apa pun. Okey je. Nampak tak? Semua orang terima aku. Aku punya followers semakin bertambah. Harta aku semakin bertambah. Jaga-jaga. Allah menyembunyikan kemurkaan. Tunggu esok ke akhirat. Tunggu esok nak mati. Esok tunggu nak mati sakaratul maut. Tunggu. Dan juga esok akhirat. Nampak tak? Yang ketiga, Allah kata, aku menyembunyikan akan wali-waliku di kalangan hamba-hambaku. Allah sembunyikan. Siapa tak tahu? Sebab tu kata Nabi SAW, Roba ash'as akbara. Nampak tak? Madfu'un bil abwabi. Lau aqsama ala Allahi la abarrah. Kata Nabi SAW, boleh jadi. Nampak tak? Barangkali orang-orang yang selekeh, ash'as, akbara, berdebu tubuh badannya, madfu'un bil abwabi, ditolak di pintu-pintu. Nampak tak? Kalau orang tengok dia, kamu jangan masuk lah. Jangan masuk majlis ni. Nampak tak? Pandang hina kepada orang tu. Kata Nabi SAW, lau aqsama ala Allahi la abarrah. Kalau dia berdoa pada Allah, bersumpah atas nama Allah, la abarrah, Allah tak tolak. Maksudnya kalau dia minta pada Allah Ta'ala tu, Allah Ta'ala turunkan. Allah Ta'ala tu turunkan. Nampak tak? Sebab tu ada pernah satu kisah. Seorang soleh. Orang datang kepada dia. Minta doa istisqa. Nampak tak? Jadi ketika itu, dia pun doa. Tak turun hujan. Tak turun hujan. Malam tu, dia istikharah minta kepada Allah. Minta kepada Allah. Ya Allah, apa sebabnya orang pandang kepada aku ni orang soleh, tapi aku minta tak turun hujan. Jadi ketika itu terus dia bermimpi, Allah Ta'ala bagi mimpi. Dia mimpi bahawasanya dia kena jumpa kepada seorang gila. Orang gila. Nampak tak? Orang gila. Pergi jumpa kepada orang gila yang berada di kota Mekah di situ. Dia duduk di kota Mekah. Pergi jumpa. Nampak tak? Dia akan duduk di sekian-sekian tiang di situ. Maka minta daripadanya. Maka kata orang soleh ni pun, pagi esok dia pun bangun. Nampak tak? Dia pun terus pergi ke tiang yang dimimpi tersebut, jumpa orang tersebut. Lalu dia mengatakan, ya Syekh, boleh tak kau mendoakan istisqa? Nampak tak? Maka ketika itu dipanggil semua orang. Dia mengatakan, semua orang doa, aminkan doa Syekh ni. Maka Syekh itu bila doa, on the spot turun hujan. Ini nak dikatakan apa? Nak katakan ada orang yang kadang-kadang nampak macam gila, nampak macam tak betul, nampak low class, pakaiannya itu rapuh, selekeh. Tapi ingat,
kadang-kadang wali-wali Allah Ta'ala ni, kata para ulama ada beberapa, 3 jenis wali. Ada 3 jenis wali. Yang pertama, wali yang di kalangan sufi. Wali di kalangan sufi ni, wali-wali yang mana mereka itu kita tengok, mereka itu orang yang di kalangan para ulama. Wali di kalangan ulama. Nampak tak? Wali yang di kalangan ulama, dikategorikan ulama sufi. Jadi kita akan tengok dia pengarang kitab, dia bahas tentang ilmu sufi, tasawuf, mengajar kepada orang. Ini wali sufi. Nampak tak? Tengok dia macam steady saja. Dan wali sufi ni, inilah mursyid dan inilah murabbi. Kita kena belajar dengan dia, kita kena tuntut ilmu daripada dia. Tak ada masalah. Yang kedua, dipanggil ilmu wali al-majzub. Wali al-majzub ni, wali yang Allah Ta'ala tarik secara langsung. Allah tarik jazbah. Majzub ni dia ambil perkataan jazbah, Allah tarik dia. Nampak tak? Allah tarik dia kepada maqam yang tinggi terus. Jadi dia tak boleh kawal keadaan dia tu. Nampak tak? Jadi wali yang majzub ni, kata ulama, kita tak boleh buat guru dengan dia. Nampak tak? Kita tak boleh buat guru dengan dia, dan cukup sekadar kita ambil berkat doa dengan dia, tak ada masalah. Tapi kalau nak jadikan guru, tidak. Tidak seharusnya untuk kita menjadikan guru. Jadikan guru itu wali. Nampak tak? Itu dipanggil wali-wali al-majzub. Nampak tak? Yang ketiga, inilah wali. Nampak tak? Digelarkan sebagai wali-wali yang kadang-kadang dia menghinakan diri dia. Wali-wali yang menghinakan diri dia. Maksudnya apa? Yalah, dia datang satu tempat yang orang tak pandang hina. Jadi sebab apa dia tak nak orang pandang hina dia? Orang tak nak pandang mulia kepada dia. Memang dia cari kehinaan. Kata Habib Muhammad Redha Bali Haya, Al-Imam Abdullah Al-Idrus Al-Akbar tu, wali di Hadramaut, pernah duduk di tepi tong sampah selama 3 tahun. Selama 3 tahun. Nampak tak? Satu ketika tu kisah tentang Imam Ghazali. Imam Ghazali tu dia jadi imam, adik dia Imam Ahmad sedang solat. Jadi dia pun jadi imam. Dia ulama ketika tu. Adiknya pun ulama. Sedang solat, tiba-tiba dua-dua dah belajar alim kedua-duanya. Tiba-tiba dah solat, adik dia mufaraqah. Adik dia tak ikut solat. Nampak tak? Lalu ketika habis solat, dia pun tanya pada adik dia, kenapa engkau mufaraqah? Apa kau tak ikut aku jadi makmum? Dia kata, wahai abang, tadi engkau sedang solat, aku nampak badan kau penuh dengan darah. Penuh berlumur dengan darah. Maka dia kata, macam mana kau tengok darah? Dia kata, entah. Allah Ta'ala tunjuk bahawasanya tubuh badan kau ni penuh dengan darah. Maka Imam Ghazali pun teringat, rupa-rupanya ketika sedang solat tadi, dia sedang memfikirkan tentang masalah haid mutahayyirah. Dalam bab istihadah tu ada panggil mutahayyirah, dipanggil macam-macam lah, mutahayyirah. Jadi apa, dia fikirkan masalah fiqh dalam solat tentang bab darah. Maka dia pun mengatakan, wahai adik, dia kata, macam mana engkau boleh tahu? Ilmu mana kau tuntut ni? Dia kata, aku menuntut ilmu ni dengan seorang syekh. Syekh Fulan bin Fulan. Oh, Syekh Fulan bin Fulan. Di mana rumah dia? Fulan bin Fulan ni duduk dekat sini, pergilah belajar dengan dia. Belajar. Bila belajar, kali pertama, Imam Ghazali datang kepada rumah dia. Dia kata, Syekh, boleh tak aku nak belajar? Kata Syekh tersebut, kalau kau nak belajar, boleh. Dia kata, tapi bukan belajar dengan kitab. Habis nak belajar dengan apa? Dia kata, itu. Nampak penyapu tu? Nampak? Penyapu tu sapu sampah yang berada di kawasan ni. Maka bila dia nak capai penyapu tu, kata Syekh, lah. Bukan dengan penyapu, tetapi dengan tangan kamu. Sapu dengan tangan. Sapu dengan tangan. Nampak tak? Maka lepas sapu, dah bersih. Maka ketika itulah baru Syekh tersebut mengatakan, baru sekarang kamu menjadi anak murid aku, boleh belajar. Jadi ada setengah wali-wali Allah Ta'ala macam itulah. Mereka mencari kehinaan tu, nampak tak? Untuk tidak dibangga-banggakan manusia. Jadi sebab tu kita tak boleh pandang hina mana-mana hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adanya wali-wali Allah Ta'ala ni, tuan-tuan dan puan-puan, di kalangan hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan kita pandang hina kepada mana-mana seorang Muslim, baik dia fakir ke, baik dia miskin, kita jangan pernah pandang hina. Ada setengah orang kadang-kadang dia pandang hina kepada orang fakir.
Sedangkan orang fakir ni lah menyebabkan kita dapat rezeki tau. Tuan-tuan dan perempuan hari ni dapat nikmat disebabkan orang-orang yang lebih susah daripada kita. Siapa? Petani-petani. Nampak tak? Penelayan-penelayan. Kalau bukan daripada mereka, orang yang kaya, orang T20 tak dapat makan ikan. Tak dapat makan ayam, tak dapat makan sayur-sayuran. Nampak tak? Jadi pernah satu kisah tu, seorang raja ni, dia kata aku nak musafir melakukan haji. Dia lantik anak dia, putera tu jadi raja. Maka bila berubah dia jadi raja, dia jadi perangai dia jadi allergic dengan orang fakir miskin. Dia datang pasar, dia kata kenapa banyak orang fakir miskin ni? Dia pun mesyuarat, dia panggil pegawai-pegawai, dia kata aku mulai hari ni, nampak tak? Aku tak nak lagi tengok fakir-fakir miskin, pengemis ataupun orang yang susah yang ada kat pasar-pasar aku. Biar semua orang businessman saja yang ada. Orang susah aku tak mau. Halau mereka keluar daripada negeri ni. Duduk kat kampung-kampung jauh-jauh duduk. Kan? Jadi dia punya pegawai kata, raja mana boleh buat macam ni? Kan? Apa? Kalau buat macam ni susah nanti. Tak apa, ikut saja. Aku perintah buat. Maka lama kelamaan orang fakir, orang yang susah, orang bawahan ni pun dah keluar dekat kampung. Nampak tak? Jadi satu hari tu raja ni minta pegawai ni buat datangkan makanan. Datang makanan, tengok sayur. Ya, sayur tu layu. Layu sayur ni. Okay, macam kangkung lebih kangkung daripada kangkung. Kan? Sampai raja ni kata, takkanlah sayur ni je kamu bawa, dia kata. Takkan tak ada sayur yang lain yang seronok macam salad ke? Tak ada ke? Dia kata, raja tuanku, macam mana nak ada sayur salad? Nak sayur-sayur yang mahal. Nampak tak? Kamu suruh halau orang fakir miskin, sedangkan mereka lah yang niaga, mereka lah yang tanam sayur-sayuran ni. Nampak tak? Sebab tu kita sekarang ni dah tak ada sayur-sayur yang segar. Ya ada hanya sayur-sayur yang lama. Sayur-sayur yang dah layu. Jadi raja tu kata, oh tak boleh jadi dah. Panggil mereka masuk balik dekat dalam negeri betul. Manggillah mereka balik. Sebab itu Nabi SAW mengatakan, hal tunsaruna wa turzaquna illa bidha'afaikum. Kamu boleh dapat ke kemenangan? Kamu boleh dapat ke rezeki? Kecuali datang daripada orang-orang yang lemah di kalangan kamu. Siapa? Fuqara, orang fakir miskin, orang hidup susah. Mereka lah asbab berjayanya kita, mereka lah asbab dapat kita rezeki. Wallahu a'lam. Jadi mudah-mudahan insya-Allah Allah Ta'ala berikan kepada kita kebersihan hati agar kita mengikuti apa yang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sarankan, Nabi SAW ajarkan kepada kita. InsyaAllah Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Inna shiratal mustaqim. Shiratal ladzina Amin amin ya Rabbal Alamin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma rzuqna ilman nafi'an. Ya Wahhab, Ya Wahhab, Ya Wahhab, Ya Rahman, Ya Rahim. Allahumma atina ilman nafi'an, Ya Rahman Rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barakatuh. Alhamdulillah.